Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Lagi Okay. No, Pang 22 orang. Okey, kita terus je. Okey, kita terus je ya. Sebab malam ni panjang sikit nak cerita. Okey, alright. Kita terus dengan laporan terkini berkenaan dengan ekonomi Malaysia. Okey. Terkini. Alright, promosi Tahun Baru Cina masih ada lagi 3 hari, berbaki 3 hari ya. Yang 6 tu dah semua sold out. Semua sold out. Jadi besok akan ada package lusa dan tulat hari Khamis. 3 hari ni lepas tu habis. Ini membolehkan siapa yang beli boleh dapat, kemudian dia beli pula tiket Success Academy. So dia berpeluang untuk special lucky draw. Lucky draw kali ini dia ada bagi hadiah dia di isytihar, ada dapat apa? Air purifier. Tapi dalam penyataan baru ni dia kata ada tambahan, ada hadiah misteri pula lagi. Jadi ada penambahan hadiah. Jadi siapa-siapa yang berhajat nak hadir ke Success Academy dan berhajat juga nak dapatkan pakej penjimatan ni, maka belilah besok Okay. So yang besok ni dia punya pakej noni bottle, hemohim, probiotik, vitamin C. Vitamin C 550. Okay. Jumlah dia 836 tapi harga pakej 788. So penjimatan situ RM48. RM48. Okay. So siapa nak besok pukul 3 dia buka. Dan jangan lengah lah. Sebab yang ni dia selalunya cepat. Yang pakej-pakej ni cepat. Saya pun nak rebut ni esok. Okay. Okay. Lusa, Rabu, pakej dia Fanzyme, Alpha-Pinol, probiotik, Puati. Harga dia 388. 388. Tapi kalau ikutkan 462. So penjimatan RM74. Dan pada hari Khamis, pakej dia pomegranate, vitamin C 550, skin bag collagen. Patutnya 455 tapi harga ditawarkan 388. So penjimatan RM67. So ini adalah pakej-pakej yang untuk Tahun Baru Cina. Okay. Alright. Kehabisan stok 8 item kehabisan stok. Ada yang dah ada jadual. Apple Crisp 22 bulan akan masuk stok. Snow Tone Up Essence 20 hari bulan. Kemudian vitamin C 1000 mg 27 hari bulan. Dan Absolute Oil Serum 5 Mac. Yang lain belum ada maklumat. Okay. 8. Alright. ODS February. Minggu ni, hari Khamis, hari Jumaat, 16 hari bulan, akan ada di Kuala Terengganu. So speaker dia, SRM Cikgu Haji Rahman dan Star Master Umi Ros. So mereka-mereka di Terengganu dan kawasan yang berhampiran dengannya sudi-sudi untuk hadirkan diri. Lepas ni tak ada dah sekerap ini sebab ODS dah berubah format. Okay, macam saya cerita minggu lepas, ODS sekarang ni akan ada di Malaysia Barat ni akan hanya ada satu ODS setiap bulan. Tapi ODS yang biasa tu digantikan kepada CODS. Sasaran dia ada 50 CODS setiap bulan. Jadi ini memberi peluang kepada ahli-ahli yang duduk di kawasan yang jauh sikit dengan pusat-pusat bandar besar untuk hadirkan diri di CODS. Kemudian CODS akan dimasukkan dalam KPI EC. Dan yang bestnya kali ini, tak semestinya CODS tu dijalankan di EC. Boleh juga dijalankan di tempat lain. Asalkan ada 30 orang. Kita maklum pada center, tapi kita kena bekerjasama dengan center lah. Bekerjasama dengan center, kita duduk bawah naungan dia, supaya akan ada bantuan daripada item lah. Berbentuk mungkin produk ke untuk giveaway dan sebagainya. Okay. So boleh cerita dengan center leader untuk adakan CODS di tempat anda.
Kemudian untuk Penang, JB dan KL ODS. Ini kan biasa 3 ada dah. So dia akan ada seminar ODS ni versi baru. Versi baru ni tak macam dulu. Dulu dia ada Mandarin dan bahasa Malaysia. Sekarang ni tak digabungkan. Ada satu saja. Jadi kalau seandainya pada seminar itu penceramah dia dalam bahasa Mandarin, maka dia akan sediakan perkhidmatan terjemahan bahasa. Jadi bila buat macam ni ramailah orang. Sebab kalau yang BM punya ni, orang yang datang tu sangatlah mendukacitakan lah. Mendukacitakan. Walaupun kita tiap, tak ramai yang nak datang. Tapi kalau yang Mandarin ni, memang penuh. Di beberapa tempat, memang penuh. Okey. Okey. Kemudian akan diadakan ODS online. Jadi ODS online ni seperti macam waktu PKP dululah. Jadi cuma dia tak ada feel. Sebab rakaman, dia mainkan rakaman kan. Jadi tak ada feel sebab tidak ada interaksi. Tidak ada interaksi. Kemudian di Malaysia Barat akan ada satu ODS setiap bulan. Maknanya 9 negeri Malaysia Barat ni sebulan ada satu je. Maknanya kalau bulan tu ada kat Johor, bulan depan mungkin kat Penang, bulan sekali lagi mungkin dekat KL. Macam itulah. Jadi 3 bulan sekali di zon-zon ni 3 bulan sekali akan ada ODS. So JB ODS patutnya JB ODS bulan Februari. So dia pindah. So jadi JB ODS akan diadakan pada 9 Mac pada hari Sabtu. Biasanya ODS ni tak buat hari Sabtu, tapi kali ni dia buat ODS hari Sabtu. Sebab ramai yang membagi tahu bahawasanya hari Sabtu, hari Jumaat ni susah orang kerja. Hari biasa hari kerja susah orang nak datang. Maka kali ni Atomy cuba untuk buatkan ODS pada hari Sabtu. Okay. So masa dan lokasi venue dia belum tentukan lagi. Dia akan maklum kemudian. Kemudian JB ODS bulan Februari dia bertukar pada CODS. Jadi CODS. Okay. Kemudian semua ahli Leaders Club di Malaysia Barat dikenaki menghadiri JB ODS yang pada bulan Mac. April KL ODS. Bulan Mei Penang ODS. Jadi sekarang ni dah tak ada lah ODS Sungai Petani. So CODS Sungai Petani akan ada. Okay. Akan ada CODS Sungai Petani. Right. So ini berkaitan dengan perubahan kepada ODS yang ada. Alright. Success Academy akan diadakan pada hari Sabtu depan. Hari Sabtu depan di MyTech. Ini barisan penceramah dia. Anakim Kantin Meja dia akan buat greeting speech. Kemudian Crown Master Jadik akan cerita pasal dia akan bagikan welcome speech sebagai wakil ahli. Kemudian Kia Wong akan bagi company introduction. So macam saya nak maklumkan, company introduction ni bukannya sama macam dekat ODS dulu. So company introduction ni basically ialah updates tentang company, perancangan company dia akan maklumkan. Ini seperti yang berlaku pada bulan Januari dulu lah. Jadi ramai orang tak faham, dia tengok company introduction orang tak faham. Orang ingat apa? Rupanya dia update. So mungkin kali ni Kia akan update lah tentang office baru dan sebagainya. Kemudian saya akan berkongsi di SA kali ini dan saya diberikan slot dulu Atomy Pop Fun. Sekarang ditukar pula. Atomy Story. Atomy Story. So ini cerita daripada awal. Macam mana saya melibatkan diri sehingga capai SRM. Okay. Kemudian Kaden Low akan cerita pasal Atomy Mastiche. So bila Atomy Mastiche ni rasanya ada produk baru dia akan lancarkan nanti. Apa-apa kita tunggu. Kita tunggu. Kemudian Dharma Master Mei Chan akan bagi produk testimoni. Itu mesti ada kaitan lah ni. Kaitan. Kemudian ada 2 orang sharing live scenario. Live scenario seperti biasa sekarang ni dia tak bagi leader cakap dah. Dia mainkan video Pak Anggil. Pak Anggil akan cerita tentang live scenario. Okay. So 2 orang ni Sales Master Chai Hong dan Diamond Master Yona Lo akan berkongsi dia punya live scenario book. Okay. Dan akhir sekali Crown Master Choi Siyuk. Dia ni akan cerita pasal road to success. Biasalah dekat to success ni yang topik last kali tu ialah road to success. Jalan pada kejayaan.
Okay. So, sekarang ni start pada bulan Januari itu hari, ODS ni dia start 1,5 sampai pukul 6.30. Tetapi sebenarnya anda kena hadir awal sebab ada dipanggil foyer activities. Foyer activities yang bermula dari pukul 11. Pukul 11. Saya dah cerita ni cerita pada hari Sabtu hari tu, jadi saya tak nak cerita banyak. Tema kali ini ialah Chinese New Year Festival. Jadi sesiapa yang hadir pakai pakaian tradisional Cina untuk tahun baru, anda berpeluang mendapat hadiah misteri. Ada hadiah. Tapi dia terhad. Terhad. So ini kalau yang pakai tu naik dia tangga pergi kat ni registration zone ni akan dapat. Ini siapa yang pakai dress. Pakai dress dan dia ada tiket. Dari tiket dan dia juga ada like salah satu pada Facebook ataupun Instagram orang itemi. Dia follow tu maka dia akan dapat gift. Kemudian di sini biasa tempat bergambar. Kemudian ada product zone. Product zone ni ada produk testing, produk display dan juga TMM, tiger mud mushroom. So dekat kawasan ni. Sini kawasan ni ini ada permainan. Okey. Jadi acara bermula pukul 11, pukul 1 dia berhenti. Kemudian dia ada juga ampau. Cabutan ampau. Ampau ada 1,000 ampau. So dia buat 2 kali, pukul 11 kali, pukul 12 kali. Okey, ada cabutan. So yang berminat hadirkan diri dan pastikan anda pakai gelang tu, ke tiket. Okey. Ni ampau ni. 11 sampai 11.30 ada 1,000 ampau. Dia 500 lah, 500. Pada 12 sampai 12 ada 500. Ada ampau. Apa isi tak tahu. Sama ada duit ke produk saya tak tahu. Ini semua rahsia. Nak tahu, hadirkan diri. Okey. Ini ada demo ni tentang produk-produk kecantikan. Kemudian ada sharing juga. Produk sharing tentang bagaimana nak mempertingkatkan kita punya sistem imun dengan hemohim. Okay. Ini yang saya kata tadi. Siapa yang pakai ni kemudian dia pula pakai wristband dan ada dia like orang punya, dia follow orang punya Instagram, dia boleh dapat. Okay. Alright, kita masuk pada hari ni punya topik. Kita nak cerita banyak sebab kita masuk hari ni. Kita nak cakap pasal pasaran jualan langsung. Informasi yang saya kongsikan pada malam ini, dapatan dia ialah daripada website Direct Selling Association of Malaysia, DSAM, dan juga daripada Kementerian Kepenggunaan. Tu daripada situ. KHNDEP. Kan. So jangan terkejut dengan apa yang ada, kerana kalau kita sedar, kita realise kita mungkin tak boleh tidur pada dengar ni. Alright. Ini fakta. Ini bukan omong-omong, ini bukan reka-reka, ini bukan mimpi semalam. Tak ada, ini fakta. Nombor satu sekali, hanya 5% saja daripada 650,000 orang ahli anatomi anak muda. Okay? Anak muda. Kenapa kita nak highlight anak muda? Sebab siapa yang ikut Go Sales Master Camp, minggu kedua ni dah cerita pasal IT, dah cerita pasal AI, dah cerita pasal apa. Jadi kalau anak muda, dia cepat pick up. Kalau orang macam saya ni, nak pick up tu, dia bukan tak boleh pick up, dia slow. Pick up dia gradual. Tapi kalau anak muda, dia boleh zoom terus. Pergi cepat. Boleh mengikuti peredaran. Sebab banyak sangat. Dengan Dolly-nya, dengan metaverse-nya, macam-macam. Macam-macam yang dibuat. So, anak muda ni adalah sasaran kita. Sasaran kita. Kemudian, kita kena ingat, jumlah rakyat Malaysia 37 juta.
Kalau kita ikut daripada fakta pengundi baru, ramai anak muda. Ramai anak muda. Itu kita ambil data tu. Bukan saya nak cakap politik. Tak, saya nak kata ramainya anak muda. Okay? Kalau kita nak kira sekarang ni, anak muda pula ni, sekarang ni trend, boleh cari kerja, apa kerja dia cari? Kebanyakannya mudah sekali dapat kerja, gig. Involve dengan gig. Ramai anak muda nak bawa jadi Grab, bawa kereta, hantar jadi rider, Grab, Lazada, Panda dan sebagainya. Banyak. Tapi sebenarnya, ya, kerja tu mudah. Kerja tu boleh datang hasil. Tapi kerja tu sebenarnya, you work alone. Anda bekerja sendiri. Dan dia tidak ada career path. Kerjalah pun 10 tahun. Jadi rider tu lah. Jadi, kita kena bantu anak-anak muda ni untuk cari sesuatu yang membolehkan dia mendapat pendapatan pasif. Sebab tu saya kata malam ni tajuk dia lain macam sikit. Lain macam sikit. Okey, kemudian kita tahu melalui program Go 100, ramai yang tidak tahu tentang Atomy. Ramai tak tahu. Ramai yang ingat ATOMY dengan ATOME itu sama. Jadi, kita punya tugas untuk memberitahu kepada mereka. Untuk memberi mereka kefahaman tentang apa yang ditawarkan oleh Atomy. Sebab apa? Industri jualan langsung di Malaysia pada tahun 2020, ini bukan tahun 20, saiz dia 25.7 bilion. Ini bukan saya cakap, ini menteri cakap. Rosak khabar. Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, dia cakap. Dia maklum. Okay. Dan yang bestnya, syarikat jualan langsung di Malaysia ni ada 1,774 syarikat jualan langsung. Ini yang ada lesen di bawah KHDN, Kementerian Hal Ehwal Pengguna dan tu di bawah tu. So ada 1,774. Ini yang berdaftar, Kemudian yang bernaung di bawah Direct Selling Association of Malaysia, DSAM, hanya 143 syarikat. Hanya 143 syarikat. Okay? Hanya 143 syarikat. Now, kita kena ingat, bila kata 1,700 ni, pelbagai produk. Termasuklah, macam ingat tak Singer? Sekarang ni Redmi Singer. Dia jual, tapi dia bukan produk dia. Tapi dia direct selling lah. Dia datang ke rumah, dia cerita gini-gini, macam-macam. Tetapi Atomy, dia fokus pada keperluan harian. Hanya produk keperluan harian. Di mana semua orang perlu produk itu. Semua orang perlu produk itu. Okay. So, potensi pasaran dia kepada hot market. Orang yang kita tak kenal. Ini kita buat Go 100 ni. Go 100 ni, ini hot market. Orang yang kita tak kenal. Tak ada pun nombor telefon dia sebelum ni. Tak ada. Kita jumpa, kita nak cerita tentang produk kepenggunaan yang ada di Atomy. Kemudian, cool market. Yang ini keluarga kita, saudara mara kita, rakan-rakan kita, jiran-jiran kita, orang yang ada nombor dekat dalam contact list kita tu. Orang yang ada nombor telefon ni maknanya dia dah pernah kenal kita, sama ada baik tak baik, sama je. Saya nak beritahu. Saya ni jenis kalau orang bagi kad, saya simpan kad. Tapi bila Chinese New Year baru ni saya hantar greeting. Hantar greeting saja. Chinese New Year greeting. So ada orang datang balik tanya. Siapa you? Tak ingat lah you benda-benda. Rupanya gang masa zaman dengan Exxon dulu. Apa lagi? Terus ceritalah. Kan? So kita kadang-kadang orang tu sebenarnya asal-asalnya cool market kita, tapi kerana tak dihubungi selama hari ini, hanya waktu Chinese New Year saya duk hantar, so ada yang respon. Sebab tu saya pun greet orang, sekarang ni greet tak ada dah ambil macam dulu lah, ambil gambar, tak ada. Saya greet orang,
ada gambar produk Atomy. Dan ada yang bertanya. Malah semalam ada yang suruh beli set yang saya teruk tu. Tolong beli sebab shampoo dah habis. Itu dia. Sebab tu kita kena kata, kita kena ada pelbagai cara. No one way is the correct way. Banyak cara. Banyak cara. Ada orang boleh jumpa itu, ada orang boleh gini. Banyak cara. Tapi yang penting, kita sampaikan maklumat tentang produk. Itu yang paling penting sekali. Pemantauan tentang produk. Okay. Alright. Okay, kita tengok ni. Ini statistik daripada World Federation Direct Selling Association, WFDSA, yang Pak Hanggir salah seorang pada jawatan kuasa dia. Okay, ini tahun 2022. Ini kita ambil Asia Pacific. Asia Pacific. Tak ambil dulu ni, Asia Pacific. Okay. Malaysia nombor 6. Ni nombor 6 ni. Jumlah jualan dia, bukan Atomy sajalah. Ini di bawah yang di bawah DSAM. Malaysia punya jualan pada tahun 2022 USD 8634 bilion, yakni 337.9 bilion ringgit. Okay. Kemudian pertumbuhan sebanyak 5.6%. Nampak? Kalau tengok ni, Malaysia ni 5.6% pertumbuhan. Okay, pertumbuhan. Makna naik. Dia naik. Walaupun kita tahu tahun 2022 ni, waktu itu kita kena serang. Tapi still, apa kata kalau tak kena serang lu? Memang jauh lagi meningkat. Jauh lagi meningkat. Kemudian, source ni kita boleh cari daripada ni daripada laman ni. Pergi dia saya boleh ambil. Ini bukan saya reka sendiri. Tak ada masa saya nak buat chartnya ni. Tapi Malaysia nombor 6. Nombor 1 of course Korea Asia Pacific. Nombor 2 China, 3 Japan, 2 Korea, 4 China, 5 Japan, Malaysia nombor 6. Okay. Filipina nombor 23. Singapura ke bawah lagi. Okay. Alright. Ini kita tengok. Ini statistik dia bila kita buka tu lagi. Tu Malaysia nombor 6 tu, saya dah highlight tu Malaysia nombor 6 dengan pertumbuhan 5.6%. Okay. Kemudian kita tengok Asia Pacific pula, dalam dunia, dia top. Dalam dunia, dia top. Asia Pacific ni top. Berbanding dengan North America, European Union, to South Central America, the rest of the Europe, Africa, Middle East. Asia Pacific nombor 1. Dengan ada pertumbuhan 0.2%. Okay. Jumlah dia 71.5 bilion USD. Now, kenapa saya nak cerita pasal fakta ni? Tuan-tuan dan puan tahu, kita ni boleh bisnes global. Okay, bisnes global. Idea kita boleh global. Kalau kita fokus pada Asia Pacific yang top sekali top ni, potensi ke bagus ke tak bagus? Bagus ke tak bagus? Nampak tak? Sebab itulah leader-leader besar fokus China, fokus sebab kita top number 1 Asia Pacific, number 1. Ichiban number 1. Okay, number 1. Okay, ini adalah fakta. Okay, ini adalah fakta. Siapa kalau kita tak nak ambil peluang melalui fakta ini, maka kitalah yang rugi. Kitalah yang rugi, bukan Atomy rugi. Atomy tak rugi. Jadi dari fakta ini, dari fakta yang ada ni, maka secara automatiknya saya memang yakin apa yang disampaikan oleh Encik Haizam pada SA yang lepas, 3 tahun berturut-turut Atomy top 10. Top 10. Sebab kita tengok ni lah. Okay. Alright. Okay. Kemudian, kita kena faham hakikat. Atomy ni sangat berbeza dengan MLM. Jadi kalau masih ada lagi yang ada persepsi MLM ni, hentikanlah. Hentikan. Okay. Sebab apa? Kita tengok ni. Ini MLM punya structure. Okay.
Dia ada daripada company, kemudian dia ada apa dipanggil direct distributor, DD. Distributor tak boleh pergi direct. Kena pergi direct DD. DD ni baru dia agih pergi kepada distributor. Ada distributor agih pada barulah pergi consumer. Maka setiap tempat ni akan ada komisen masing-masing. Jadi orang yang di bawah customer ni tentulah dia membayar kos yang berlebihan. Tapi di Atomy tak ada direct distributor, tak ada distributor, kita tu nama saja distributor. Tapi kita tidak mengedarkan produk. Kita tak ada distributor, tak ada, semua tak ada. Di Atomy, kita direct kepada customer. Kita direct. Semua orang ambil pada mall. Tak ada. Kita ni hanya bercerita tentang produk. Bercerita tentang peluang. Tak ada kerja lain. Kita tak menjual. Kalau orang yang menjual produk Atomy ni, maknanya dia masih lagi dalam konsep MLM. Okey, dia maksud. Sebab Atomy dah kata, Pak Anggi dah kata, dia salah satu pada fungsi jawatankuasa management ialah untuk menjadi hub pengedaran global perdana. Premier yang perdana. Okay. Bukan menjual. Kita bukan menjual. Dalam Atomy menjual adalah apabila seorang member itu membeli di Atomy, kemudian dia beli sekali lagi, maknanya dah berlaku penjualan, dia dah menjual dia punya kebaikan produk. Okay. Produk. Alright. So, macam mana kita nak bercerita ni? Kita nak menyampaikan ni. Produk Atomy, kalau kita dengar hari ni pun, dia kata, salah seorang pada apa ni, dia kata, dia join sebab absolute quality, absolute price. Bila absolute quality, absolute price tu bermakna, produk ini adalah untuk semua orang. Sama ada orang berduit atau tak berduit, dia tetap boleh memiliki produk-produk Atomy. Okay? Masih boleh memiliki produk Atomy. Now, macam mana kita nak berkongsi? Macam tadi saya cakap, saya kadang-kadang saya pakai WhatsApp pun boleh. Pakai phone pun boleh. Face to face lagilah boleh. Maknanya, kita tak berhenti. Baru ni, DTA sebut pada hari Sabtu. Kalau kita ni istilahnya full time, 8 jam sehari, kita buat kerja Atomy. Apa saja. Membaca, menonton, asalkan bersangkutan dengan Atomy, makna itu dah buat kerja Atomy. Kita hantar apa semua. Tidak bermaksud 8 jam tu kita jumpa orang 8 jam. Kan? Nanti kalau itu jadi burn out. Tapi yang penting kita strategize. Kita strategize. Okey. Salah satu pada cara dia ialah mengadakan home party. Jadi home party ni jangan pula ada orang, dia bila sebut home party, dia teringat zaman party Tupperware dulu. Pergi rumah orang, ajak ramai-ramai, ada buat makan, apa, itu zaman kuno. Sekarang ni home party, fungsi home party ialah untuk memperkenalkan produk, untuk buat demo dan sebagainya. So, tujuan dia ialah untuk memperkenalkan produk Atomy. Itu nombor satu. Sebab tu orang Tupperware dulu, dia cerita, dia tunjuk produk ni bagus, ni, gini. Saya pernah ikut arwah sepupu saya dulu, masa kecil ikut. Suka tengok benda tu kan. Tukar servis dia, tukar penutup yang tu, mana yang dah boleh tukar, ganti. Itu servis. Itu part of the service. Okay. So, kita kenal produk Atomy. Kita kenalkan produk-produk harian ni. Okay. Kita kenal pula jenis-jenis makanan berfungsi kesihatan. Kita perkenalkan juga makanan-makanan, minuman yang ada. Kita perkenalkan pula daycare yang kita perlu, yang ada, semua orang ada. Termasuklah sanitary pad semua, kita perkenal, cerita. Malu apa? Kita cerita. Kemudian, cerita pasal skincare. Kenapa saya tak skincare ni? Sebab kadang-kadang, orang bila tengok kali awal tu, memang dia dah tengok tu mahal. Dia tengok. Sebab tu kita pergi yang low, tetapi keyakinan akan pergi migrate. Tak ada rumah tak cuci pinggan mangkuk. Betul? Atau semua pakai buang.
Memang akan pergi. So kita pergi yang paling basic sekali. Yang paling basic. Okay. Alright. Kemudian kita menjalankan demo. Bila ada yang ni kita boleh buat demo. Di saja boleh buat demo cuci sayur. Kita boleh buat. Kita boleh buat. Dan tak semestinya kita buat kat rumah. Tak semestinya. Kita boleh buat kedai mamak pun. Ada orang cuci muka kedai mamak. Dia kena dare lah tengok macam mana kan. Maknanya boleh buat. Tidak semestinya wajib buat di rumah. Kemudian hasil yang kita bakal peroleh kalau kita melakukan home party ni ialah kita dapat melahirkan, menambah consumer. Yang kita nak ialah consumer. Bukan jumlah ahli. Kita ada 1 juta ahli pun, orang pun tak beli, tak ada makna. So kita nak, so bila kita bercerita pada waktu home party ni, pada kata kita cerita produk, mesti bercerita dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat. Jangan tergaru sana, tergaru sini, tak pastilah bila orang tanya. So kita kena jawab. Kita kena jawab dengan tegas, kena jawab, kena cerita. Ini dia punya faedah dia. Ini manfaat dia. Pengalaman saya sendiri macam mana? Cerita. Dia cerita. Okay? Alright. Kemudian kita akan mendapat rakan kongsi. Rakan kongsi maksudnya orang yang akan minat untuk menjalankan ini sebagai satu bisnes. Tapi kita jangan fokus pada rakan kongsi dulu. Jangan fokus pada rakan kongsi dulu. Kita target kepada pengguna. Biar dia menggelitik tangan. Register lah, aku nak order. Kalau boleh depan kita tu dia order. Kita ajar dia macam mana nak guna e-wallet lah, nak guna online banking kalau yang tak faham lah. Kita boleh ajar. Okay. Kemudian, nak buat home party, kena bersedia. Tak boleh impromptu. Tiba-tiba je. Tiba-tiba jadi. Okay. Tak boleh. So, kena ada persediaan. Apa persediaan? So, mula-mula kita kena persediaan tentang atomi. Tentang kena kita tu kena lengkap. Kita kena tahu latar belakang syarikat. Kena tahu. Kalau tidak kau orang takut, tak tahulah ini rasanya buat kat balakong, tak pasti. Kan? Jadi tak pasti. Jadi kita kena pasti. Bila syarikat bermula dan sebagainya, tapi janganlah cerita melerik sangat. Sikit cukup. Kemudian pengalaman mengguna produk. Sejak kita guna ni. Ini yang saya perasan sekarang ni, bila solat tu, baca Fatihah tu, boleh ikut tu. Tak semput tu. Boleh ikut tu. Kalau kita daripada sujud tu, kita nak naik tu dulu, biasa, tidak ada bawa Allahu Akbar. Tak, daripada sujud naik tak, Allahu Akbar panjang sampai dengan itidah semua sekali, pun tak semput. Ni. Ini saya boleh testify lah. Saya seronok betul. Bila baca Fatihah tu, Fatihah senapas tapi tajwid ikut. Fatihah senapas tajwid ikut. Boleh. Alhamdulillah. Tu bagus tak bagus kalau kita bantu orang. Yang mana kadang-kadang bismillah. Kita bantu dia dengan ni. Kita bantu dengan ni. Saya boleh cakap dengan ni. Kalau nak test, boleh test. Kan? So ini. So pengalaman menggunakan produk. Kemudian kita kena baca di channel Atomy. Sebab di channel Atomy, dia ada penulisan dalam bahasa Melayu. Nanti kata dekat website semua tulis bahasa Inggeris. Kita tak faham. Tengok dekat channel Atomy. Tengok. Ada penulisan dalam bahasa Melayu. So kita guna, kita boleh faham. Dah baca, baru tanya. Ini saya heran, orang walaupun dah ada master sheet, tanya soalan kat grup, ya ampun. Itu yang DTA kata, Cak Ayam tu. Sebab tak nak ikut sistem. Kalau ikut sistem, dia buat, dia cari, dia baca. Okay. Kemudian, menonton video di channel Atomy dan YouTube. Banyak sangat. Banyak sangat video-video testimoni sama ada di Indonesia. Kalau kita nak yang di Indonesia, kita boleh tengok. Dan juga di channel Atomy. Dan sekarang pula ada di Instagram dan sebagainya. Banyak rujukan. Kita boleh tengok.
Dan orang yang travel sambil kerja, kalau kita dengar apa perkongsian daripada apa ni Jaidik, daripada Vincent, dia orang bila travel, masa travel tak dengar lagu tau. Dia on channel Atomy ni, dengar video tu. Jadi bila banyak kali dengar, dia jadi dalam dah ada tape dalam ni. Boleh cakap ikut apa skrip je. Jadi jangan just sekali tengok. Mentang ABR tu sedang ambil video, tengok video, klik ambil gambar. Lepas tu berhenti, tengok lain, klik ambil gambar. Itu kita tipu diri sendiri. Kan? So kita kena ada maklumat yang cukup. Okay. Kemudian, kalau kita ada tahu testimoni masyarakat setempat. Sebab kadang-kadang ada orang, bila kita tunjuk video dari negara lain, bohong lah tu. Itu dia edit lah, itulah, inilah, macam-macam dia cakap. So, kalau kita ada masyarakat setempat, orang yang kita kenal tak orang ni? Dulu dia macam, sekarang dah tak ada macam ni. Kita boleh cerita. Okay. Kemudian, testimoni diri sendiri. Kalau ada. Cakap Rin, dia boleh cakap. Dia jogging selepas ambil ni, 3 kilometer, hari ni dah 4 kilometer. Siap boleh zumba lagi lepas tu. Tengok. Jadi inilah kita boleh cerita. Jadi sebab tu dia kata orang yang akan kelompok sama dengan dia tu akan diatomikan. Sebab orang perhati. Tengok ada perubahan. Jadi kita kena elak daripada bila kita bercerita, orang punya tanggapan, kita nak ambil duit dia. Kita sebenarnya berkongsi maklumat kebaikan produk kepada mereka. Okay. Kemudian, orang lain yang kita kenali. Contohlah macam tadi, saya ikut Kak Rin. Sebab saya tak pergi jogging. Jadi Kak Rin yang pergi jogging, berzumba kan. Dia cakap boleh, tu ikutlah. Kita ceritalah, kongsilah. Kemudian, mesti ada produk untuk diperagakan. Tak perlulah banyak-banyak. Ada sikit produk. Saya paling tidak pun span adalah scrubber tu. Suruh dia pegang. Suruh dia rasa. Lain. Cerita. Okay. Waalaikumsalam, Encik Rais. Okay. Tengok. Saya bawa beg merah saya lah. Pergi jumpa orang kan. Orang ni, saya tahu. Dia ada jemputan. Tapi saya tak cakap dia saya nak sharing. Saya cakap sharing, dia orang hilang. Jadi saya duduk tu, cerita. Apa saya bawa? Picture saya bawa. Selain pada produk lain lah. Ini saya bawa. Jadi saya bawa bukan kerana saya nak ambil duit dia. Saya nak maklumat dari dia untuk daftarkan supaya dia boleh beli apa yang saya guna. Apa yang saya tunjuk. Tengok. Dengan essential oilnya ada. Semodime-nya ada. Sebab lelaki kan, tengoklah fokus. Dia cakap tak lama rambut nanti dia jadi kurang. Kena jaga. Macam tu lah kita kena kongsi. Okay. Kemudian, kita kena ingat, keyakinan akan lebih tinggi jika kita peragakan produk. Okay. Kita cakap best, kita bagilah dia sikit sapu. Apa ni, essential oil tu. Dia cium. Sedap lah. Tak berminyak lah. Hanya sunram tu. Masa dia dapat minyak ni. Dia best, semua best. Semua nak beli. Okay. Alright. Kemudian, perancangan. Macam saya kata tadi, kita kena merancang. Tak bolehlah dandan masa tu terus sembrono pergi. Tak jadi. So, kita kena merancang lebih awal. Sekurang-kurangnya 2 hari sebelum. Okay. Kemudian, gunakan FORMSHD. Form HD. Apa dia? Kita kena tahu maklumat. Family dia macam mana. Dia punya pekerjaan macam mana. Dia punya rekreasi macam mana. Dia punya keadaan kewangan macam mana. Dia punya sosial dia. Dalam keadaan masyarakat dia macam mana. Adakah dia ni ketua blok lah, ketua pengusi tu. Kemudian, dia punya keadaan kesihatan dia. Health macam mana. Kemudian keinginan dia, desire dia. Dia nak pergi mana. Ada cerita nak pergi Turki lah, itulah ini. Kita tu semua kena tahu.
Kenapa kita tahu kena ada orang ni? Sebab kadang-kadang kita ni belum yakin lagi nak buat sendiri. Kita perlukan bantuan upline. Jadi bila bantuan upline, kita kena berkomunikasi. Berkomunikasi dengan apa? Berkomunikasi dengan dua pihak. Prospek dan juga upline dia. Sebab kita kena gunakan hukum ABC. Upline kita menjadi advisor. Upline kita sebelum pergi, dia mesti dah ada info lah. Orang ni macam mana. Kalau kita tahu dia ni ada masalah ni, kita boleh terus tuju ke situ. Kita cuit ke arah itu. Bukan kita menuduh, tak. Kita cuit. Upline tahulah macam mana nak cara nak kosek dia bentuk tu. Nak cuit dia punya tu. Kemudian, kita ni yang jadi penghubung ni, sentiasa menjadi penghubung. Bukan kita pula bercakap lebih. Dan customer tu tetap customer. Kita kena pastikan biar customer itu selesa. Maknanya kalau kita buat home party, kita nak kena elak ada buah cuit. Kadang-kadang duduk ni dia suka dia cuit. Orang dia cakap dia cuit. Kita tu nak elak benda tu. Sebab tu kita sebagai bridge, sebagai penghubung, kita kena elak benda tu. Kalau orang cuit-cuit ni, kita pergi duduk tengah dia. Elak dia mencuit. Biar dia tumpukan kepada kita punya advisor untuk yang berkongsi. Okay. Jadi sebab tu saya kata kena buat awal. Tak bolehlah nak pergi masa tu tanya upline. Upline free tak? Saya ada berapa ni. Lepas tu bila upline kata tak boleh, dah sentak. Upline tak nak bantu. Upline upload gambar dengan orang lain dekat Facebook. Dengan dia tak suka. Ini semua tomahan-tomahan. Sebab tu saya nak beritahu, kena ada perancangan. Kena ada planning. Okay? Alright. Kemudian, sasaran produk yang sesuai. Sebab tu kalau kita tahu tadi, form tadi, kita tahu dah. Dia ni apa produk yang kita dapat penekanan. Adakah produk kesihatan, produk harian, produk kecantikan. Sebab kita masa takkan nak pergi sampai home party sampai 3-4 jam. Saya rasa raja home party dan grup DTA ni tak lain tak bukan Star Master Umirus. Dia banyak buat home party dengan siapa? Dengan NGO. Jadi dia fokus apa? Fokus pada perawatan kecantikan kulit. So, jadi benda tu boleh berjalan. Dan saya dipahamkan setiap kali buat, orang dah berlumba-lumba nak beli. Bukan nak jadi ahli, nak beli produk. Sebab dah teruja. Okay? Alright. Kemudian, bila waktu kita nak buat? Pastikan masa yang cukup untuk berkongsi. Sebab itu tadi, kalau macam kita dah fokus, walaupun tadi saya tunjuk banyak kategori, kita dah fokus, kita ambil produk fokus tu, kita cerita yang tu je. Biar dia beli dulu yang kita fokus. Tetapi selepas itu, baru kita tanya, kita follow up. Macam DT cakap baru ni lah. Kita kena santuni dia. Dia dah beli, dah sampai, dah guna, apa ni perasaan dia, apa yang dia dirasai. Kemudian, kalau dia kata bagus ini, kenapa tak cuba ni? Kalau kita awal-awal dah cakap, kena ambil ni, ni. Dia cakap, banyak ni. Macam orang nak ambil duit. Ambil duit dia. So, kita cuba satu. Tapi kalau best, kalau dipadankan dua ni, kombinasi ni, memang lagi cun. Macam itulah cara dia. Biar, lembut gigi pada lidah. Tapi kita tak ambil dia orang. Kita cuma nak bagi dia dapat kebaikan. Okay? Alright. Kemudian, ini kena ingatlah. Elakkan penerangan melerik. Kita mesti pandai nak jaga waktu. Sebab dia mungkin ada benda lain. Mungkin ada tempat lain. So, kita kena ringkas dan padat. Short and sweet. Okay. Kemudian, pelan pampasan ni, jangan cerita sangat kalau first time kita jumpa tu. Sebab, kalau dia tanya, barulah kita cerita. Jangan cerita dulu. Banyakkan kita nak gairah. Cerita, ini peluang bagi duit. Dia tanya, you dapat banyak mana? Jangan. Cerita produk, cerita kita sihat, cerita kita lawa, cerita muka kita bersih. Cerita kita jimat daripada kena bayar duit rawatan doktor.
Maaf Dr. Siti, bukan cuma itulah. Cuma nak elak. Dr. Siti pun dia nak, kalau boleh dia tak nak duduk dalam bilik itu. Dia nak duduk luar. Dia nak pergi enjoy dia airline punya food. Kan? Okey. Pergi makan macam mana pun ada produk tengok dia makan. Bila lepas dia makan dia rasa saya mau beli. Saya mau beli. Apa nak beli? Tu dia rasa. Kalau kita tunjuk cerita pada orang pakai dalam handphone, dia tak dapat rasa. Dia tak ada feel. Bila macam ni dia ada feel. Sekarang ni Sundram penggemar setia Noni. Penggemar setia Noni. Okay. Alright. Pelaksanaan. Batu kita nak buat. So, kita kena bercerita tentang atomi. Jangan panjang sangat. Sikit saja cukup. 4-5 saja. Okay. Kita. Kemudian, sedikit latar belakang lah. Sedikit latar belakang. Kemudian, bila ada dekat Malaysia ni? Kalau dia tak tanya pasal isu-isu, jangan cerita pasal patuh syariah, jangan cerita pasal isu. Dia cerita pasal di Malaysia, wujudan dia 2016, sekarang ni dah berapa orang yang next step to Imperial Master. Itu kena cerita. Dan kita tiap sikit, mereka tu siapa? Kita ada insurance agent, driver Uber, mekanik, dan businessman. 4 orang kerana masa tu. Betul. Okay. Kita kena tahu. Sebab tu kita, bila kita pergi Success Academy, kita boleh dengar, kita boleh dapat. Senang kita nak cerita benda ni. Jadi ini bukan omong-omong. Maknanya orang yang nak buat, dia akan nampak. Bahawasanya ini bukan too good to be true, but it is true. Sebab ada setengah orang, dia kata, too good to be true, scam. Okay. Okay. Kemudian dia cerita penerimaan Majlis Zakat Malaysia. Kadar pemulangan 0.04%. Walaupun penjualan meningkat 0.04%, maknanya rakyat Malaysia suka. Dan kita boleh cerita pula lagi. Pengembangan tinggi. Atomi kalau dia buat bundle sale, dalam masa 1 jam saja jualan 2.27 juta ringgit. 1 jam dia. Kita boleh cerita ni, fakta. Ini semua fakta. Ini semua fakta. Okay. Kemudian, cerita tentang produk. Baru cerita produk. Jangan cerita produk dulu, kena cerita dulu syarikat dulu. Dia nak kena tahu. Sebab nanti dia tahu barang ni datang dari mana. Adakah benda ni semalam mimpi, ada ilham, kita buat produk. So, kita kena cerita produk. Kita cerita dulu. Kemudian, bahan yang digunakan. Basically, produk atomi plant-based. Kalau animal pun, daripada susu. Bukan susu rimau. Susu rimau tu cendawan susu rimau. Bukan susu rimau. Okay. Kemudian, status produk makanan dia dan produk kosmetik pun halal. Sebab dia plant-based. Kemudian, atomi ni, dia menggunakan konsep mestis. Sebab itulah dia boleh menawarkan harga yang rendah. Sebab kuantiti yang banyak, tetapi sudah tentunya kos pengeluaran akan menurun. Maka harga dia pun diturunkan serendah mungkin. Bukan murah, serendah mungkin. Okay. Sebab tu yang saya buat flyer-flyer sebelum ni, yang saya buat perbandingan. Berus gigi atomi RM4.25. Yang ada kategori sama tapi tak sama pun dekat luar, bacteria free RM33. Tapi tak salah sebab atomi asal-asalnya berus gigi itu pun harga dia, syarikat yang mengeluar tu harga dia RM12. Cuma strategi bisnes atomi yang menyebabkan berus gigi itu boleh turun. Itu pun kita boleh tengok di channel atomi. Sejarah dia. Tapi cuma dalam bahasa Inggeris lah. Kemudian keistimewaan produk. Apa istimewanya produk atomi ni? Kita kena cerita. Produk dia memang berkualiti. Bukan produk fly by night. Ada kajian 8 tahun.
ada teknologi daripada KAIRI. Ada pensijilan dia, ada peladaan bebas yang bagi accreditation. Jadi banyak. Okay? Kemudian, kita cerita. Bagi diri kita apa yang kita alami. Apa yang kita alami. Okay? Sebab tu bila dulu tu saya tunjuk gambar IC. Sepatutnya gambar IC tu lebih muda daripada gambar sekarang. Tapi dia reverse. Reverse. Okay? Okay. So, kena cerita. Alright. Alright. Sebagai penutup, ini pun dekat 1 jam nak cakap. Kita kena maklumkan mengenai harga serta huraian. Jangan jadi macam saya dulu. Mula-mula buka tengok bergigi RM34. Isteri pun kata, ui mahal, siapa nak beli? So kita kena buat huraian. Strategi dia, Atomy tak jual unit by unit. Kita tengok yang jual unit by unit, air purifier pun jauh lebih rendah. 50% lebih rendah daripada jenama lain. Mungkin jenama lain, dia ada skim yang bayar sikit-sikit tapi bayar selama 48 bulan. Bila kalikan, mak datuk berapa banyak kita dah terkena. Tapi kerana kita tak keluar duit selepuk, kita akur dan kita reda bayar banyak tu. Okay. Kemudian, kita kena cerita peluang untuk berjimat. Guna produk Atomy, anda berjimat. Okay, berjimat. Kemudian, kita kena cerita tentang potensi bakal pengguna yang ada. Macam yang saya cakap tadi. Orang muda banyak pergi cari gig sebab nak kerja biasa. Dan kalau kerja pun, ada kerja pun, tidak tentu, tidak pasti kerja itu boleh bertahan sampai dia pencen. Okay. Dengan adanya teknologi, adanya AI, banyak jawatan-jawatan akan ditamatkan. Tak perlu. Okay. Tak perlu lagi jawatan tu. Banyak lagi. Kemudian, kita kena ingat juga, kalau orang yang dah ada pendapatan daripada investment, daripada pelaburan, sama ada hartanah ke apa ke saham ada, itu pun sangat volatile. Tak tentu. Ada sikit pergolakan, dia pun menurun. Dia pun akan menurun. Daripada dapat bonus, silap-silap tak ada bonus. Tetapi di Atomy, macam kita kata, kita fokus kepada produk keperluan harian. Bila produk keperluan harian ni, mana ada orang berhenti gosok gigi? Mana ada orang berhenti mandi? Mana ada orang berhenti cuci pinggan mangkuk? Tak ada. Jadi produk itu sentiasa digunakan. Tapi kita kena pandai untuk menghuraikan semua ni kepada kita punya prospek. Okay, cerita. Alright. Semoga anda berjaya di Atomy. Okay. Jadi itu je yang saya nak cerita pada malam ni. Kalau ada soalan boleh type. Sebab saya nak bagi ruang kepada Umi. Umi nak buat sharing. Umi nanti. Okey. Silakan Umi. Saya tak tahu apa produk Umi nak share malam ni. Silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, ramai kita malam ni, 45 orang. Terima kasih Haji bagi ruang dan peluang Umi berkongsi sedikit malam ni. Okey, apa yang Umi nak kongsi malam ni? Tapi sebelum tu hari ni hari cuti. So, tahniahlah. Mungkin ada yang dekat kampung ke yang tengah bercuti. Siapa yang tengah dekat kampung bercuti ni, cuba type sikit dekat chat. Sambil dekat kampung, sambil boleh tengok apa perkongsian malam ni. Ada ke? Siapa yang kat kampung ke semua kat rumah? Okey. Kak Wah and the gang baru balik. Ni Kak Wah baru balik Go 100.
Baru balik. Oh, Farah dalam perjalanan ke Perlis. Okey. Okey. Actually, perkongsian malam ni, Umi just nak ulang balik sebenarnya. Umi pernah share tentang perkara ni. Cuma malam ni mungkin sedikit yang tak pernah dengar lah. Sedikit lain sikit. Umi nak buat produk yang Umi nak buat perkongsian tentang apa sebenarnya suplemen barisan pertama, frontliner kita lah dalam atomic. Dan kita beruntung macam mana boleh dapat tahu perkara ni, Umi cerita sedikit latar belakang kan. Sebenarnya daripada dulu kita mencari sebab atomic ni suplemen. Bila suplemen dia berkaitan dengan nutrisi, pemakanan. Jadi kita mencari leverage orang-orang yang backgroundnya nutritionist lah, nutrition, orang-orang pemakanan. Jadi sebelum ni Umi suka dengar SRM James daripada Singapura. Okey, ya, Nolida Ayu masih di rumah okey. Umi suka sampai Umi ada satu ketika banyak kali Umi berpeluang Jessica ajak masa tu, kawan Leaders Club ajak masuk kelas global kelas dia. Dia suka buat sharing, dia tak kisah pun negara mana, line mana, semua dia tak kisah lah, of course kan. So kami kenal dekat situ lah. Umi sukalah perkongsian dia sebab dia sebelum dia kenal Atomy pun dia SRM Singapore. Dia SRM Singapore dan sekarang masih SRM lah. Dan kebanyakan perkongsian product knowledge di SA ataupun ODS Singapore memang Dr. James yang akan present lah. Liz ada kat sini. Hari tu masa ODS dekat Singapura yang bulan 10 lepas Umi pergi dengan Liz dekat sana pun Dr. James share. So malam ni Umi share sikit lah. Kebetulan kelas-kelas yang sebelum ni dia cerita satu persatu. Mula-mula dia cerita himohim, lepas tu dia cerita vitamin C, dia cerita pasal probiotik, dia cerita pasal omega secara terpisah dalam kelas-kelas yang Umi ikut. Tapi alhamdulillah rezeki masa tu ODS dekat Singapura dia cerita pentingnya frontliners kita punya ni, dan dia cerita ciri lah, ciri macam mana pengambilan suplemen ni based on sebenarnya pengalaman dia dah 25 tahun sebenarnya jaga pemakanan sendiri. Jaga pemakanan sendiri, dia ada klinik, dia ada klinik perubatan alternatif lah macam tu kan. Sebelum dia kenal Atomy, dia kata 26 tahun dia buat dah sangat susah. Sebenarnya dia jaga sendiri pemakanan dia. Dia tak ambil, kenapa dia ambil protein yang macam mana dia ambil. Ni sebelum Atomy macam mana nak kira carb, dia cakap. Dan dia tahu macam mana kalau dia termakan lebih dekat kalori ke, dekat buffet mana-mana ke. Dia tahu lepas tu nak healing balik, nak detox balik. Dia cakap memang satu journey yang sangat susah lah sebenarnya kan. Okey, tapi dia kata dengan Atomy dia macam mudah proses tu. Dia cakap kalau lah kenal Atomy ni ada daripada dulu, sebenarnya dia dah jimat masa 26 tahun. Macam tu. Dan make sense juga kan, sebabnya Atomy ni dia punya produk, especially dia punya suplemen lah. Umi cakap dalam konteks suplemen. Skincare pun kita tahulah kan, sampai skincare kita boleh dapat King Sejong Award. Suplemen pun sama juga. Sebab dia research by scientist, dia punya quality control. Bukannya 1, 2, 3 tak. Ada produk kebanyakan lebih daripada 10 dia punya quality control dia tu. Maksud Umi apa quality control? Daripada bahan macam mana dia ambil, macam mana dia proses, cara proses dia pattern. Lepas tu macam apa teknologi digunakan, apa teknologi nano digunakan dan dia pattern. Itu yang akan sampai berbelas-belas dia punya quality control. Jadi sebab tu kan bila satu-satu produk masuk dekat dalam Atomy kan, memang kita rasa lega. Macam Noni. Bila kita tahu dah khasiat Noni ni kan macam-macam, tapi kita tak berani nak ambil. Sebab kita tak tahu macam mana apa research. Research mungkin ada, tapi macam mana dia diproses. Sebab kebanyakan Noni yang proses dia bukan cold press. Dia rebus. Rebus baru ambil dia punya pati tu kan. Jadi certain nutrien dah hilang. Tapi kita punya cold press, bukan setakat cold press, dia buat lagi 1440 jam tu kan. Kajian untuk masukkan
lactobacillus yang dekat dalam ni tu, masa fermentation pun lama, bukan sekejap kajian tu. Campur macam-macam tak jadi, macam-macam sampailah jadi kan, bertahun. Jadi kita tahu bila satu-satu produk tu dia design by scientist, okay? Kemudian Dr. James dia tengok apa keperluan. Contoh kan bila pemakanan apa yang essential yang kita kena ambil. Contoh kan dalam pemakanan yang paling essential yang tak boleh ganti-ganti, nombor 1 protein. Sebab protein untuk kita healing. Kalau kita tak cukup protein kan, badan kita tak boleh heal. Sebab sel kita 50% protein, 50% fat. Okay, lepas tu nombor 2 fiber. Sebab tu bila makan nasi, sayur dengan buah kena banyak kan. Nombor 2 fiber. Itu essential, tak boleh ditukar ganti. Nutrien dalam badan. Nombor 3 fat, lemak. Lemak yang baik lah. Jadi sangat berbaloi sebenarnya kalau kita invest untuk membeli lemak yang baik. Macam omega, minyak zaitun kan. Minyak kelapa. Apa tu, sangat invest. Karbo kat mana? Sebenarnya karbo bukan essential pun. Bukan nak kata jangan ambil karbo, tak boleh. Kita orang Melayu mesti makan nasi. Jangan sampai macam tu pula perbahasan kita ya. Tak, bukan. Maksud dia apa? Boleh. Memang kita orang Melayu pun kan, kita orang Malaysia pun tak boleh tak ada nasi dalam diet, betul tak? Cuma kalau biasa makan 3 pinggan, berlatihlah makan sepinggan. Macam tu. Kalau biasa makan 1 pinggan penuh, kan, berlatihlah makan separuh. Macam tu cup dia kan. Kalau dah biasa makan separuh, berlatihlah untuk makan suku dan pemilihan bahan tu yang penting. Sebab kita tak nak 5 yang putih tu kan. Beras putih, gula putih, tepung putih kan. Gula putih, gula sebenarnya tak bersalah pun. Kan, yang masalah bila dia refine. Bila dia dah diproses. Okey, panjang pula intro Umi pasal Dr. James ni ya. Okey, ada satu sesi. Ini Umi syukur sangat dapat sesi macam ni dan malam ni sedikit lain sikitlah perkongsian ni. Harap anda semua boleh tunggulah perkongsian ni sebab Umi tak ulang dah perkongsian macam ni. Tak tahu bila masa lagi boleh buat kan. Hari tu Umi dah buat kat isi lah. Okey, selalu tak kita orang tanya kan, produk makin banyak masuk, betul tak? Daripada last year produk supplement especially masuk sebulan 3 produk, perasan tak? Ada tak orang tanya, banyak-banyak macam hujan masuk produk ni nak makan bulan 1. Ada tak orang tanya? Ada tak orang tanya? Kan? Ada kan? Kita pun pening. Lepas tu bila orang tak faham fungsi, Himohin cukuplah. Orang akan tanya 1000 penyakit. Himohin boleh makan tak? Orang yang sakit ni Himohin boleh makan tak? Orang sakit ni, pening tak kita nak jawab Elina? 1001 penyakit orang tanya Himohin boleh makan tak? Sebab tak faham fungsi kan. Kita kena sabarlah sebab konsumer kita kena didik kan. Sebelum mendidik kita nak kena tahu juga. So Umi pilih belajar dengan Dr. James ni sebagai leverage dan ada sandaran lah bila kita cakap kan. Tak adalah Umi cakap, Umi ni bukan doktor. Cakap yang benda-benda ni mana Umi dapat ni? Umi tak tahu. Sebabnya bila kita leverage, dia dah baca banyak buku, dia dah ada pengalaman banyak, dia dah pergi banyak seminar, dia dah pergi banyak certified itu ini dalam bidang pemakanan, betul tak? Dia dah simplify untuk kita faham. So, rezekilah kita bila dapat ilmu macam tu kan. So, kita just amalkan. Dan yang kedua, Umi suka dia terus je kaitkan dengan ilmu pemakanan dia dengan produk yang related dengan anatomy. Kan? Contoh, kalau orang cakap omega penting, omega cara nak pilih omega mana satu, brand mana, apa ciri dia, warna kuning ke putih, omega nak pilih, nampak tak? Yang tu kita masalah dulu. Tapi kita tak ada masalah dah dalam anatomy kan. Nak fiber, ada fiber. Nak protein, ada protein yang tip-top punya protein kita kan, triple up protein. Dia memang cari kat luar pun tak ada. Okey, yang ketiga nak omega. Memang kita punya omega banyak pilihan. Kami pun insya-Allah tak pandai nak cakap juga ni. InsyaAllah JSDS kita ada juga consideration untuk kita punya omega daripada JSDS kita kan. Okey. So malam ni Umi share sikit. Umi ikuti perkongsian ni perkongsian kelas tertutup. Jadi kita hormat ilmu dia. So kita belajar pun kelas tertutup. Jangan bawa naik ke media sosial pula lah. Screenshot apa-apa yang Umi share ni. Kita hormat. Orang hormat kita, kita hormat orang. Kan, orang jemput kita belajar kelas tertutup dan kita pun belajar kelas ni pun kelas tertutup. Kalau nak up gambar Umi ni tak apa.
kan. Sebab ada yang betul-betul untuk perkongsian tertutup, biar dia dekat situ. So kita dapat tahu je lah. Okay, Umi share screen dulu ya. Okay, nampak ke? Haji nampak ke Haji? Nampak. Okay. Malam tu memang perkongsian daripada doktor sendiri. Doktor dari Filipin, dia sendiri cancer survivor. Doktor pun kena cancer sebab dia manusia. Tapi bila dia dapat tahu daripada pasal hemohim, dia memang rahsiakan 100% daripada doktor yang merawat dia. Dia study ni dan dia yakin dia rahsiakan daripada doktor yang merawat dia. Dan of course lah, doktor memang takkan bagilah. Kan? Sebab banyak, bukan sebab hemohim ya, sebab banyak sejarah suplemen-suplemen yang lain yang dibuat tak ada kajian, yang memang betul ada logam berat, macam itulah. Jadi doktor bukannya tak bagi saja-saja tahu, bukan sebab atomi tak, sebab memang ada kesan-kesan daripada yang sebelum-sebelum ni kan. Okey, dia cerita pasal hemohim lah doktor tu menceritakan apa itu hemohim. Mula-mula dia intro hemohim. Yang ni pun kita dah tahu hemohim 3 herba tu. Dia emphasize kepada fungsi hemohim tu sendiri. Ini pun kita kena faham. Fungsi hemohim ni sebenarnya immune sistem dalam badan kita ni dia penat. Dia letih. Kalau immune sistem kita bagus kan, daya tahan kita terhadap penyakit tu kuatlah. Kalau immune system ni dia tak semesti, kita tak perlu immune system terlalu tinggi dan kita tak boleh juga immune system terlampau rendah, betul tak? So fungsi hemohim dekat mana? Dia nak stabilkan immune system tu. Sebab kalau terlampau tinggi dia jadi macam apa tu? Orang panggil autoimmune punya kan. Itu terlampau tinggi. Kalau rendah yang senang dapat penyakit. So yang ni dia nak awaken, nak bangkitkan semula sel kita yang dah penat tu dengan healthy immune system. Maksudnya dia balance lah, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Itu yang ni memang kita boleh sebut sebab dia memang patented. Dia memang dipatentkan untuk awaken, membangkitkan immune system kita yang memang dah letih lah ataupun lemah. So banyak kajian yang ditulis dekat dalam jurnal, so kita tak perlu ulas satu persatu lah. Ini semua dia punya saintis yang buat dan tulis kan. Okey, dia pun cerita tentang sejarah juga, sejarah bagaimana Dr. Ko ni, Dr. Cho Song Ki ni daripada KAIRI ni, dia melihat ramai orang yang menderita kanser kan. Dia tengok ramai sangat yang mendapat kanser terapi tapi dia pun tak sembuh jugalah. Dan kebanyakan tu ada kaitan dengan immune system. Macam itulah dia punya ni. Umi tak nak go deeper malam ni. Okay. And then dia cerita juga apa sejarah dia. Dan dia cerita 4 fungsi utama hemohim. Okay. Dan dia tengok 3 key point dalam hemohim. Nak aktifkan NK cell, activate immune cell dengan create cytokine dekat sini. Ini pun Umi tak nak pergi go deeper. Kita faham hemohim untuk kita punya immune system. Jadi ada juga yang ni satu perkongsian yang menarik jugalah yang Umi faham juga macam health effect of chronic oxidative stress. Sebab selalu kan kita dengar dalam produk-produk atomi ada anti-inflammation, ada antioksidan kan, betul tak? Dia antioksidan. Kenapa dia antioksidan ni, Liz? Kita punya sel kita ni dia stres. Bila masuk bahan-bahan lain bahan-bahan yang mengganggu fungsi dia tu, mengganggu balance dia tu, dia oxidative stress. Okey. Kalau dia stres tanpa antioksidan, kalau tanpa antioksidan, nutrien sebab tujuan kita ambil suplemen salah satu dia adalah cukupkan nutrien. Ini Umi bercakap dalam konsep nutrien. Okey, tengok apa kesan dia kalau kita tak ada antioksidan yang cukup dalam badan, apa kesan terhadap neurologi? Apa kesan? ADHD, Alzheimer disease. Dan Alzheimer disease ni dia dah tak tunggu umur banyak dah. Sekarang makin rendah umur orang dapat Alzheimer juga. Lepas tu anxiety and depression, autism. Ini dari segi neurological punya kesan.
Okey, apa kesan dari segi kardiovaskular pula? Macam-macam lah, cardiovascular disease, macam-macam lah kat sini. Hypertension, darah tinggi lah. Kita punya tekanan darah kita tak stabil tu kan. Okey, multi system effect macam apa? Ada Dr. Umi pun belajar daripada Dr. James juga. Actually, diabetes bukan penyakit. Dia multi system effect saja. Dia bukan sejenis penyakit pun sebenarnya. Dia sebenarnya masihlah boleh dirawat. Okey? Diabetes, macam-macam lagi lah. Ini multi system, maksudnya tak balance. Dalam badan kita ada je yang tak balance, sel radang tak balance. Dia panggil multi system effect lah. Sama lah anxiety, hypothyroidism, ada masalah tidur. Kadang-kadang bukan penyakit pun. Ada yang tak balance saja dalam badan kita. Okey, dari segi pernafasan, termasuk asma, usus, apa-apa yang berkaitan dengan usus macam GERD, gastrik, dengan apa yang berkaitan dengan sendi kita, kulit kita kan, gout, dermatitis, Sebab tu kita tengok sebenarnya macam skincare kan, dia membantu layer kedua sebenarnya. Layer pertama kita ni dalam sebab dia sel. Kulit kita ni organ dan dia sel. Jadi kebanyakan dia tak cukup nutrien. Ada orang yang memang kalau jerawat dia tu memang tak boleh settle dengan skincare. Betul tak? Sebab dia kena bersihkan dari dalaman dulu. Skincare ni membantu saja. Macam itulah pendek katanya. Kalau orang tak ada masalah tu cepatlah dia punya proses dia tu. Okey, ini dia huraikan apa dia bahan-bahan dekat dalam hemohim tu berserta dengan fungsi dia. Pun Umi tak nak pergi deeper lah. Ni dia punya ni dah terang-terang kat sini. Doktor tadi tu dia dah mudahkan untuk kita faham. Kalau pineflorin ni apa? Apa benda dia? Dia tulis kat sini anti-inflammation. Ini yang dia keluarkan daripada jurnal. Dia keluarkan daripada jurnal dan dia bagi tahu kita dekat sini. Lepas tu apa lagi? Ada chlorogenic acid dekat dalam tu. Apa dia punya kesan dia? Salah satu dia anti-diabetic effect. Bila kita cakap anti-diabetic effect ni dia tak boleh cakap saja. Dia memang ditulis dalam jurnal tu dan memang ada kajian dia. DNA protective effect neuroprotective effect. Ini semua ringkasan daripada 18 jurnal yang ada kat public medical journal tu. Ini dia research sendiri tau. Sebab kalau dia tak research sendiri macam ni, dia tak berani nak ambil risiko untuk ambil hemohim untuk kanser dia. Dia sendiri research, dia sendiri tengok jurnal tu. Tak silap Umi, daripada 2020 Umi join, Umi tak pernah tengok jurnal tu satu-satu. Kan, tak pernah nak study kan. Pada Umi, saintis dah study, kita makan je lah hemohim tu. kan. Saintis dah buat kerja dia, saintis dah study, kita makan je lah hemohim tu. Tapi ini doktor. Ini doktor dan dia sendiri kena kanser dan dia cancer survivor. Dia sendiri yang keluarkan dekat dalam tu. Kalau tidak, dia tak yakin kan. Ini memang makam dia lain sikit lah. Bukan makam kita lah. Kita pengguna biasa je kan. Tapi sangat menarik apa yang dia ni. Macam ni kan. Noda canin ni ada dalam hemohim tu. Ada dia daripada Angelica gigas tu. Kita biasa dengar lah kan. Kalau hemohim je Angelica gigas kan. Okay. Efek dia memang anti-allergic, anti-inflammatory dan anti-cancer properties. Ini daripada jurnal Okay. Macam ni. Dia dalam bentuk macam apa tu? Dia macam halia rupanya pokok ni. Ada satu lagi jenis ni. Yang tadi tu memang akar. Yang ni macam halia tu. Jenis dia. Rhizoma. Kalau kunyit, halia kan. Lengkuas dipanggil keluarga rhizoma ni lah. Yang ni lah sebenarnya. Kalau orang kata sakit kepala boleh makan hemohim tak? Boleh sebab dia punya bahan aktif dia ada kat sini. Headache, sinusitis, respiratory infection. Infection paru-paru. Ada lagi lah kat sini anti-rheumatic, antibacterial, antifungal yang ni. Daripada rhizoma yang ni lah salah satu lagi daripada bahan tu. Okey. Bukan itu saja, bukan dia saja. Ni lah doktor tu sebenarnya. Ni doktor tu. Dr. Christine ni. Bukan itu saja, bukan kajian tu pada dia saja. Bila dia yakin dengan hemohim kan, dia suggest kepada pesakit dia. Okey, contoh bila dia cakap ada tak orang yang sembuh dengan GERD, jadi dia tak ambil testimoni lain. Memang dia suggest dekat pesakit dia dan
dia bagi testimoni kat sini. Sebab tu dia yakin lah. Kan? Dia tunjuklah yang ni orang ni sembuh dari allergic rhinitis, chronic allergic, batuk, anemia. Orang ni ada masalah GERD, kan? Dia doktor, dia rawat orang tu dan dalam masa yang sama dia tengok juga kesan Himohim terhadap orang-orang ni. Dan dia kumpul-kumpul jadilah testimoni dia dan dia share gitulah doktor ni. So kita pun ini pun sama. Ini testimoni malam tu dia bawa lah, memang testimoni dia betul, orang yang bawah dia betul, ahli bawah dia betul. Dia merupakan long distance drivers. Dia long distance driver bawa lori, dia gamaknya kan, kita pun tak tahu dia kata memang energy of course lah. Dia cakap ini orang dia yang kongsi tu, ni dia. Dia pun study juga. Dia study apa dia bahan fucoidan yang ada dekat dalam Himohim tu yang boost immune system. Lepas dia study baru dia dapat tahu sebab itulah dalam jurnal tu dia ada tulis antiviral property, digestive health, ada masalah apa tu? Penghadaman dekat dalam ni, anti-inflammatory semua, wound healing yang menyembuhkan luka-luka dalaman kita, bahan ni pun daripada jurnal tu jugalah. Okey, ada lagi anxiety disorder. Ini yang patented daripada US tu. Selalu kita baca je kan, ada patented US tu dari segi apa? Baru kita tahu dia boleh reserve early manifestation anxiety disorder. Rupanya patented USA tu berkaitan dengan ni. Okey, lepas tu ini testimoni kawan dia je lah cakap dekat dia kan. Dia nampak macam lebih muda, macam Haji lah kot. Lepas tu allergic rhinitis attack dia apa tu? Memang hilang lah. Dia cerita memang hilang. Maksud dia biasanya orang yang macam gatal, bersin-bersin kan. Tak tahu nak makan apa kan. So memang betul-betul hilang lah. Dia punya allergic rhinitis tu. And then dia cerita lagi sedikit tentang apa tu bahan yang Japonia. Ini yang menarik. Ini yang tertulis dekat jurnal tentang anti-diabetic effect. Ini memang ada kajian-kajian dia lah. So kita nak baca pun tak faham. Jadi apa yang kita boleh faham? Bila orang tanya, orang kecil manis boleh makan? Tak boleh. Senang kalau kita kan. Tak payah hurai jurnal ni. Tapi kita at least malam ni kita dapatlah tahu sikit kan, detail sikit dekat mana, bahagian mana macam tu lah. Okey, ini Umi suka sebagai orang awam kan, Umi suka bila doktor diterangkan. Okey, antioksidan yang ada kat dalam Himohim tu, ni free radical tu. Free radical yang jahat tu. Dia akan serang sel yang sihat ni. Dia akan serang. Apa maksud oxidative stress tu? Maksud dia ialah macam tengok macam ni contoh dia. Kalau ni bahasa kita nak buat analogi lah. Yang ni healthy cell kita, bila dia stres disebabkan oleh free radical, dia jadi macam ni. Dia jadi warna coklat ni. Kan? Normal cell bila dia kena attack, dia jadi macam ni. Tapi bila kita makan Himohim, dia akan jadi sini balik lah. Macam tu. Dia apa tu? Dia akan macam reverse lah balik ke radangan tu kan. Macam apa-apa yang berkaitan macam darah tinggi ke, dia sebenarnya sejenis keradangan. Apa tu, diabetes pun sejenis keradangan. Dia tak adalah sampai penyakit kronik. Cuma kalau tak dirawat, dia berjangkit jadi kronik lah. Okay? So that's why kita perlukan bahan antioksidan dekat dalam badan kita ni. Sebab itu je yang boleh protect kita punya kesihatan sel. Okey, ini semua Umi tak nak hurailah sebabnya nanti terlalu panjang. Cukuplah kita tahu malam ni sebenarnya untuk kita punya first defense kita adalah Himohim. Dia tak ada galang ganti. Bila Umi cakap tak ada galang ganti dari segi fungsi dia. Okey, ada orang cakap dia tak boleh makan Himohim. Dia boleh makan noni je. Okey? Kita kena faham satu benda. Himohim fungsi dia lain. Noni tak boleh mengambil alih Himohim dari segi fungsi. Bukan Umi kata, tak boleh.
tak boleh ambil ilmu him, tak boleh ambil noni dulu. Kena ambil ilmu him. No, jangan faham macam tu. Malam ni kita nak faham tak ada yang boleh mengambil alih patented himohim ni sebagai yang menjaga immune system kita. Yang tu kena faham. Yang tu kena faham dari segi fungsi dia. Ada orang tanya kita, betul tak Elena? Orang akan tanya kita kan, kalau saya tak nak makan himohim sebabkan noni boleh tak? Boleh. Bukan tak boleh. Tapi fungsi tak sama. Itu saja. Fungsi tak sama. Okay. First defense kita adalah yang tak ada galang ganti yang boleh menggantikan fungsi dia adalah nombor 1 himohim. Okay. Nombor 2 adalah, ni sekejap lagi mencerita. Nombor 2 adalah vitamin C. Vitamin C. Kok mana pun kita kena first defense kita dia bekerja dengan lebih baik adalah vitamin C. Even kalau Dr. James, kalau ikut Dr. James pun kalau tak nak terkejut sangat orang kita ambil kesan kepada himohim tu. Himohim ni sebenarnya paling selamat, paling lembut. Tapi sebab badan tu dah sedia radang, itu je. Itu je, bila dah sedia radang dia nak healing. Jadi adalah yang kita rasa sedikit pening kan macam tu. Kalau tekanan darah yang rendah dia akan sedikit turun. Tekanan darah tinggi dia sedikit tinggi daripada biasa sebab dia nak healing kan. Okay, even Dr. James pun ada cadangkan vitamin C dengan probiotik dulu. Bagi perut kita tu sedia. Bila dia sedia dia akan absorb himohim lebih cepat, lebih mudah. Dan nombor 3 adalah vitamin C. Vitamin C. So orang kalau lepas ni kalau nak suggest orang bagi tahu yang ni, ini kita punya first, tak ada galang ganti tau. Himohim, vitamin C dengan probiotik. Ada lagi satu, dia tak ada kat mall kita lah, boleh order dekat HG Mall. Lagi satu adalah kita punya omega. Sangat essential. Ini essential, dia tak ada galang ganti. Sebab kita je tak ada dekat dalam Malaysia tapi kita boleh order dekat HG Mall dan ni pun dia punya kapsul je daripada vegan pun boleh makan. Dia halal lah. Yang ni halal. Ada satu lagi omega yang apa tu? Ada satu lagi tu yang lupa Umi nama dia. Satu lagi tu pun boleh tapi Umi lagi suka RTG lah. RTG ni yang latest yang dia bantu serap lebih cepat dan lagi satu kan yang apa yang Umi belajar, kalau anda tengok RTG kita tu memang jernih putih, memang ini memang betul sebab sebelum ni Umi ambil juga omega tu warna kuning kan, minyak dia tu kuning sebab Atomy dia kalau dia nak buang dia buang bau, dia buang warna yang any impurities dia buang. Atomy boleh buang sebab teknologi Kyrie dia boleh buang. Sebab teknologi kan ni. Kalau yang lain, wallahualam lah kan. So itu salah satu yang Umi notice lah daripada kita punya RTG. So after this, kita adalah sedikit panduan. Sebenarnya ini adalah produk yang orang kata first defense kita. First defense. Kalau orang yang baru-baru nak belajar kan, that's why sometimes kan betul. Kalau dia tak ambil dulu yang ni, basic at least vitamin C, probiotik kan, tiba-tiba dia nak ambil tu mesin, dia akan ada reaction lain, sedikitlah reaction lain. Sebab sebenarnya usus tu belum ready nak terima. Sebenarnya bila dah ada himohim, vitamin C, probiotik dan juga omega ni kan, dia dah sediakan satu rumah, satu tempat yang untuk terima tetamu lain lebih selesa kan. Macam dia dah kemas rumah tu. Macam kita kan nak terima tetamu, kemas rumah dulu, betul tak? Kalau tak kemas rumah, tetamu kata ada depan rumah ni, alah janganlah rumah tak kemas lagi. Macam tu lah kiranya kan. Dengan himohim, probiotik, vitamin C dengan omega ni, kita dah kemas dah rumah kita dalam perut ni. Jadi welcome lah tetamu tu. Noni ke dia akan absorb very well. Tu mesin ke absorb very well. Apa lagi? Kita punya fiber ke, kita punya TMM ke kan. Kita punya tiger mushroom pun happy je masuk dalam perut kita kan. Dia cakap sebab dah bersih. Kan lagi cepat. Kan dia cepat dia, lagi senang dan nak kojor ni, dia cakap macam tu. Macam tu lah kiranya kan. Bila kita faham yang ni. Okey, jangan cakap dekat Umi pasal bajet kalau orang tu kata tapi akak tak ada bajet. Okey, startlah dulu dengan
dengan probiotik. Startlah dulu dengan vitamin C kan. Tapi nak ceritakan, hari tu memang ada orang juga, ini presiden NGO tu sendiri, dia kata bajet kurang. Mostly orang ada duit sebenarnya. Rumah dia besar, kereta dia pun berderet. Umi tengok kan. Tapi masih cakap pasal bajet kan. Tapi sebenarnya Umi bagi dia try Himohim satu. Satu je. Umi tak bagi sekotak lah. Satu je Himohim. Tapi Umi cakap, akak makan dulu probiotik. Kak makan dulu vitamin C. Kan? Lepas tu baru akak ambil. Lepas tu dia cerita dekat Umi, satu hari tu akak memang, akak dah makan dah probiotik. Akak tangguh je. Dia cakap, Himohim Rose bagi ni ada dalam handbag akak. Dia cakap, ada sekali tu akak busy, akak pening sangat-sangat. Dia cakap. Pening sampai nak muntah. Akak rasa memang akak hypo lah dia katakan. Sebab dia tak makan dari pagi semua kan. Akak teringat Ros bagi Himohim ni. Dia cakap. Akak makan satu. Akak minum air. Alhamdulillah dia kata lega. Memang lepas tu teruslah udah Himohim sampailah hari ni. Sampailah hari ni. Senang kan lepas dia kenalkan dengan kawan-kawan NGO dia yang lain pun Himohim lah. Memang Himohim. Sebab dia kata memang elok betul kat badan dia lah. Akak tak penat. Dia cakap, yelah orang dah pencin. Kan orang dah pencen, aktif pula sana kemari. Dia cakap, akak memang tak penat, akak dah tak ada dah. Akak punya ni, dia kata, akak rasa kulit akak ni dah lawa pula Ros. Dia cakap kan, sudah. Kan, Excel tak pakai lagi ni. Tapi kan syukur tau bila kita dapat consumer yang memang nak consume Himohim. Betul tak rezeki tu? Kan, nampak tak? Orang dia bagi dia rasa, bukan rasa Himohim tu kat lidah, rasa Himohim tu punya kesan dekat badan. Memang dia tak boleh tinggal. So, kita fahamlah ya, ini essential kalau 4 pertahanan yang kita ada. Sebenarnya Umi sangat berbangga. Sebabnya Umi sangat berbangga kita ada ni dah lah absolute quality, absolute price dan kita lengkap keempat-empat ni. Ada dalam Atomy, tak payah cari tempat lain. Betul tak? Kalau dulu sebelum Atomy kan, Himohim ni memang langsung tak adalah. Kita memang tercari-cari. Kalau immune system nak makan apa, kita pun main ambil je. Betul tak? Yang ni dah patented khas. Ambil, kena cari vitamin dekat tempat lain, jenama lain. Kan? Probiotik serius Umi cakap. Umi tak pernah makan probiotik selain lepas Atomy. Siapa sama macam Umi? Cuba tulis kat chat. Ya Allah, dah 16 Umi tak baca. Sorry. Ya Allah. Umi ni macam ni lah, ya Allah. Okey, tengok Haji kat betul sampai yang kuning beli di farmasi. Betul Haji. Memang Omega memang ada warna kuning. Memang bukan ada kebanyakannya. Sampai okey. Haji kata sampai sekarang tak pernah berhenti produk first line tu. Sebab Haji dia memang Atomy Mall Malaysia yang sangat setia. Tapi don't worry, insya-Allah akan ada kita punya Omega juga nanti. Bajet tu ikut keutamaan atau priority. Boleh Kak Zakia. Bajet ikut keutamaan ataupun priority, always start dengan vitamin C probiotik dulu. Itu yang paling bajet dah tu. Paling bajet. Apa ni Haji? Vitagen? Makan Vitagen lah kan? Nak bersihkan usus Apa? Dulu itulah. Yakult Vitagen. Itulah. Ya, bukan tak boleh Haji. Masalahnya banyak gulanya. Itulah. Tapi dulu mana ada pilihan, dah tak ada kan. Sebab kita ambil antibiotik, sebab saya banyak ambil antibiotik dulu. Jadi banyak alergik. Jadi banyaklah bendanya ambil sekejap antibiotik kan. Bila ambil antibiotik nak tambah tu, jadi minumlah Yakult dengan apa ni. Macam mana? Nama pun antibiotik tau. Dia bunuh semua. Yang baik pun dia bunuh, yang tak elok pun dia bunuh. Jadi anak-anak anda, kalau doktor bagi antibiotik, sebab sometimes kita tak ada pilihan kan, doktor kena bagi antibiotik sebab anak kita dah demam lama, batuk lama, takut infection kan. Kalau doktor bagi antibiotik, cepat-cepat supply balik probiotik. Kan? Dia cepat-cepat supply balik Okey, Fazila kata sama. Umi pun dah terlepas, dah tak tahu, dah tak follow, dah sama, saya sama semua ni kan. Okey. Tak kenal Himohim merasa cara okey. Biasanya tak pernah tinggal. Kejap Umi baca dulu kan, kesian. Kata terasa pula hati kan tak baca. Okey. Kak Zakia, sebenarnya Atomy, kalau kita faham, Kak Zakia kata macam mana aturan makan Himohim untuk pesakit kanser, dia kata boleh ambil masa kemo.
kita jangan purposely pergi cari pula kan. Tapi kalau ada orang, sebab sebenarnya macam doktor tadi dia atas own initiative kan. Dan dia memang tak ambil macam Kak Zakiah lah. Dia memang tak ambil macam Umi lah. Dan dia pun memang kanser kan. Dia ambil memang banyak. Memang banyak. Umi tak berani nak cakap dekat sini. Saat lagi ada orang salah interpret lah kan. Tapi itu pengalaman dia as a doctor and cancer survivor. Dia memang ambil banyak. Dia tak sama pengambilan dia macam kita lah. Of course lah kita pun faham kan. Dan kita pun faham masa isu hemohim hari tu sampai ada data kata kalau dia efek pun dekat badan kita, anda ambil 1000 cc sehari. Barulah macam benda tu boleh jadi bahaya dekat kita. Macam tu. Kan yang dalam kajian sebab dia selamat sebenarnya. Dia lembut dan selamat kan. Jadi ikutlah yang disarankan kepada kita ni untuk pencegahan ya, yang daripada ambil 2 kali sehari ni untuk pencegahan, bukan yang kita yang dah sedia radang apa semua tu kan. Untuk pencegahan yang 2 kali sehari tu. Nah, kalau memang kita dah memang ada, doktor tadi tu pun bagi tahu memang dia ambil lebih. Dan dia monitor lah kesan dia dekat diri dia. Okey, apa tadi? Betul. 3 dan yang mungkin yang tak ada kat mall kita yang ni lah, tapi Umi bacakan sedikit tentang omega ni. Dia pun essential sebenarnya. Dia tak ada galang ganti dia. Kalau hemohim kan, hemohim probiotik vitamin C boleh je ambil bila actually kalau vitamin C dengan hemohim dia ambil bersama makanan. Contoh, nak sarapan kan, dah makan pagi minum air bangun tidur, makan hemohim dulu. Lepas tu nak sarapan kan, makan vitamin C, makan probiotik, terus sarapan pun boleh. Tak ada masalah. Ambil sekejap lah. Jangan tak ambil langsung. Kan? Macam dah lapar sangat ke kan? Ambil je, tuang je dua-dua tu. Boleh dah terus je makan. Pun boleh doktor kata. Boleh macam tu. Tapi omega yang any oil base, ambil lepas makan. Any oil base. Oil base maksudnya apa? Yang berasaskan minyak lah kan. Kapsul kan. Omega kan minyak kan. Betul tak? Ambil lepas makan. Dia kerja dia memang lepas makan. Kalau siapa yang biasa ada yang ambil luazantin pun oil base. Luazantin yang untuk mata tu kan. Dia pun oil base. Ambil lepas makan. Any oil base ambil lepas makan. Itulah yang tips yang diberikan, diceritakan pada kita lah. Okey. Ini 3. Kemudian macam mana pula dengan yang lain? Umi share jugalah malam ni sebab Umi berpeluang masa tu. Ni dia yang Umi pergi tu lah. Ni dia Umi jumpa. Malam tu sempat lagi meeting. Ni dia Dr. James tu. Ni dia James tu. SRN James. Dia tak bagi pun Umi panggil dia doktor pun. Okey. Malam tu meeting dulu. Dia cerita juga. Esoknya tu ODS. Alhamdulillah. Dapatlah ni yang memang Umi tunggu-tunggu. Dia asyik teaser je kat kelas-kelas sebelum ni. Dia teaser mana nombor 1, nombor 2, nombor 3 dari segi function ni. Jangan salah faham pula. Kan? Ini dari segi function dan keutamaan. Okey. Nampak tak dia senaraikan? Omega nombor 1. Vitamin C nombor 1 tau. Jangan kata, saya suka sangat makan apa tu? Noni. Boleh tak ambil vitamin C? Bukan Noni tak ada vitamin C. Ada tapi tak concentrate. Macam tu. Sebab Noni dia concentrate dekat polyphenol yang lain kan. Okey. Yang concentrate vitamin C adalah vitamin C lah. Lepas tu probiotik. Nampak tak? Hemohim nombor 1. Ada tak lagi? So far setakat ni tak adalah. Yang disenaraikan setakat ni nombor 1, 4 ni. Betul tak? 4 ni pertahanan badan yang memang untuk berfungsi untuk immune system dulu. Lepas tu barulah pilih yang lain untuk fungsi. Kalau sembelit, ambillah fiber. Macam tu. Kan? Kalau kita tak cukup buah sayur, memang tak cukup buah sayur, ambillah noni. Macam dia kata nombor 2 apa? Antara nombor 2 Fanzyme Fanzyme. Fanzyme nombor 2. Memang make sense lah juga sebab Fanzyme ni dalam dia tu ada enzim. Rupa-rupanya kita ni kan untuk hadam makanan lain enzim dia. Nak hadam susu enzim lain. Sudah kan. Nak hadam sayur enzim lain, nak hadam buah enzim lain, apatah lagi nasi, pasta, mi semua enzim lain. Susu enzim lain. Nampak tak?
Sudah. Kita pun mana satu pula cukup ke tak cukup ni enzim ni kan. Sebab tu ambil Finezyme. Sebab kalau badan kita dia habis tenaga untuk cerna je, tu yang kita ngantuk lepas makan. Sebab dia tak convert makanan kepada tenaga. Finezyme itulah yang tolong. Sebab kalau makanan tak convert pada tenaga, dia akan jadi gula, jadi lemak. Itu punca kita bukan gemuk je ya. Punca diabetik. Bukan gemuk je. Sebab diabetik ni ada dua kan. Satu yang macam kita faham, itulah kencing manis tu. Yang kedua diabetik yang obesity kan. Susah turun berat badan pun sebenarnya diabetik type 2. Yang tu lagi bahaya sebenarnya. Okey. Redola, milk thistle. Kenapa? Make sense juga. Sebab milk thistle kan yang paling nombor satu sekali tapis kita punya hati kan. Sebelum usus hati dulu. Kemudian spirulina. Tak tahulah spirulina bila nak masuk balik ni kan. Okay. And then kenapa dia kata nombor 3 ni? Umi kenapa lutein untuk mata nombor 3? Sebab bila anda dah settle ni nombor 1, 2, 3, 4 ni kan. Dia dah boleh settle half mungkin. Yang mungkin anda tak perlu pun ambil yang lain. Kat contoh kan kalau misal kata kita nak dah makan lebih sikit, ambillah puak reti. Macam tu. Yang penting kita makan yang keempat-empat ni kita ambil lah. Kita ambil. Jangan kita pilih contoh, saya tak nak semua ni, saya suka red ginseng je. Boleh, tapi red ginseng ni function dia nombor 4, dia macam support lah. Dia support. Kalau immune system kita dah bagus, baru red ginseng boleh kerja dengan baik. Macam tu lah. Sama lah collagen ni. Bukan Umi nak cakap collagen ni nombor 4, collagen ni tak penting. Bukan. Collagen ni tak boleh bekerja dengan baik kalau badan kita pun penuh dengan keradangan. Betul tak? Samalah dengan yang lain. Tengok, yang ni pun menarik bitter melon ni. Ni bitter melon Umi dengar akan masuk juga dekat negara kita. Tapi fahamlah kan kita KKM ni sebab bitter melon compound ni tinggi. Dia punya kandungan dia tu tak tahu lepas ke tak. Wallahualam kan. Tapi sebenarnya dia sangat bagus. Dia sikit-sikit nanti dia akan macam sedikit menyamai hemohim. Dia bukan menggantikan fungsi, bukan. Tak, tapi dia punya ni memang kajian dia pun lama. Kajian bitter melon ni lebih kurang juga dengan kajian hemohim lah. Okey, itu antaranya lah. So alhamdulillah ini pun good news pada Umi. Bulan 3 boleh lagi sepentas dengan dia. So hopefully memang boleh dapat belajar ilmu baru lagi. Dia pun nampak tak? Dia pun terang product introduction. So far Singapore kalau one day seminar ke SA untuk produk intro, kalau supplement lah, especially supplement, memang Dr. James ni, SRM James ni. So insyaAllah, so siapa ada BP di Singapore boleh daftar ODS bulan 3. Umi bagi greeting speech je lah dekat sana. Tapi Umi happy sebab Umi boleh belajar. Yang ni dual language. Dual language tu maknanya kalau dia cakap apa-apa pun akan ada translation lah. English ataupun Mandarin. Macam tu. Okey, rasanya dah lewat dah ni. Ada apa-apa nak tanya? Umi rasa setakat tu malam ni kita kongsi. Ada apa-apa nak tanya? Atau nak kongsi? Sebelumnya ambil tapai dapatkan enzim. Betul juga Tapi tak tahu mana satu, betul tak Haji? Betul ada enzim tapi tak tahu mana satu. Memang penapaian akan result-kan enzim, tapi kita tak tahu kita nak ambil enzim je. Kita tak tahu nak mencerna kan. Tapi kita ambil tapai lebih-lebih pun tak boleh juga. Kan kita tak tahu dia concentrated yang mana. Okey, contoh macam susu. Macam susu, ada orang yang lactose intolerance, rupanya dia tak cukup enzim tu untuk cerna susu tu. Sebab tu perut dia reject. Try lah siapa yang ada lactose intolerance, ni dulu dengan Finezyme. Okey. Ada nak share? Ada siapa-siapa nak bertanya? Ada siapa-siapa nak bertanya? Ada siapa nak tanya? Ada siapa-siapa nak berkongsi? Ada siapa-siapa nak share?
Kalau At tak least ada, dapatlah sedikit panduan kan. memang, Kalau memang. orang tanya kita kan, Hmm. nak ambil yang mana dulu, nak makan yang mana dulu, nak ikut bajet pun boleh. Nak apa suggestkan ataupun kita share je. Nanti biar mereka yang buat pilihan. Hmm. Yang penting mereka kena faham. Ya. Dia Ya. kena faham. Faham Macam fungsi. dia kena faham fungsi. Sebab tu pentingnya kita berada dalam sistem. Jadi orang yang tak nak masuk dalam sistem, tak nak join meeting, tak nak itu tak adalah. Nak agak pembelajaran sendiri, tak ada pun ni, tak faham. Saya buka 18 apa ni PubMed punya tu baca tapi entah apa benda. Sebab bukan bidang kita. Saya tanya pasal minyak, gas tu saya faham lah. Kan? Benda-benda kesihatan ni benda kurang Juga. kurang arif. Takkan kita nak boleh faham kajian tu 8 tahun. Ya. 8 tahun. Nak ceritanya kan, fungsi dia tu greater than kita punya ketakutan nak makan himohim tu sebenarnya bila kita faham. Bila kita faham. Dan sebenarnya dia berfungsi tanpa kita sedar pun. Betul tak? Kita rasa badan kita sedap je. Rasa badan kita Tahu-tahu dah nak muda. Tahu-tahu jadi muda. Baru ni Umi sembang dengan Leaders Club kan, kawan-kawan Leaders Club dia cakap kan, even dia orang ada testimoni orang yang dah ada uban dia semakin berkurangan, tahu? Sel kan, sebab dia melibatkan sel kan. Next time kita boleh kongsi yang tadi tu, yang pasal apa? Protein, fiber and fat. Menarik juga. Menarik juga kan. That's why kadang-kadang apa masalah kita, banyak masalah kesihatan diabetik semua dekat Malaysia ni kan. Mungkin culture pemakanan tu berbanding dengan negara-negara lain kan. Tapi okeylah, sebelum ni pun kita tak tahu nak ambil protein berkualiti tu macam mana kan, betul tak? Bila kita dah ada kat Atomy baru kita tahu, casein tu apa dia? Apa tu, whey protein tu apa dia? Soya tu nak ambil soya yang macam mana? Sebab kalau tak kena dengan soya dia memang allergic memang pun. Memang ketiga-tiga tu kalau kita search dekat luar pun, yang isolate punya tu memang mahal rupanya Haji. Mahal, tak kira brand apa. Kalau janji yang isolate punya memang mahal kan. Tapi kita dah ada lah. So pilih ikut fungsi dia lah. So far malam ni dapatlah sedikit gambaran kan. Nanti lama-lama kita share lagi. Bila-bila kita share lagi. Dapat je ilmu baru ataupun perkongsian baru, Umi share lagi insyaAllah. Okay, terima kasih Umi. Memang hari ni semua orang yang hadir hari ni dapat insight yang betul-betul detail lah tentang kita punya first line of defense. First line of defense. Kalau tidak, kita main pakai sembrono, lepas tu main pakai ambil ikut glamour, ada produk baru nak try. Tapi sistem dalam badan belum bersih, maka keberkesanan itu kurang. Dan saya kata, saya memang daripada dulu tak pernah tinggal benda tu. Malah vitamin C tu dulu saya ambil 550. Sekarang saya tak main 550, main 1000. Okay. Dulu saya pernah sebab saya banyak sangat. Sebab dulu operation semua kan. Lepas tu jadi banyak ada ambil antibiotik. Jadi banyak saya ambil probiotik. Awal-awal tu probiotik saya 2 sesi sehari. Setahun saya makan probiotik tu 2 sesi sehari. Sekarang ni dah balik pada one sesi lah. Okay. Memang ada orang yang tak boleh ambil himohim sebenarnya. Memang ada. Tapi kita tak sempat malam ni. Umi akan tengok balik satu persatu. Dan Umi nak rujuk balik sebab hari tu ada beberapa pengisian dia yang Umi tertinggal. So nanti Umi ke sana, Umi nak rujuk balik dengan dia. Siapakah orang yang tak boleh ambil himohim? Memang ada. Memang ada Okay. Alright. Okay, dengan itu saya rasa kita tutuplah sebab sekadar 11 suku dah. Esok ada orang nak kerja. Okay. Terima kasih kepada Umi. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni untuk mendengar perkongsian daripada Umi Ros dan saya. Dan Haji, semoga satu lagi Haji, ODS Terengganu agak lewat sikit keluar dia punya poster tu. 16 hari bulan ni. Nanti Umi share lah. Apa, poster tu dah keluar tapi kita dah tie up lama-lama dah. Kita pakai judul lain, kita bagi tahu dekat tarik kita pakai ni, ambil daripada channel Atomy.
Kan? Jadi tak apalah. Itu semua dah maklum. Kadang-kadang ada poster pun orang tak sebar, tak guna juga. Tapi lebih baik kita bawa orang datang. Jangan hanya cakap sebut. Jadi macam King cakap, ada leaders bawa. Bukan jemput, bawa. BP datang hadir ke Sungai Petani itu. Jadi harap di Terengganu pun sama. Semua orang akan bawa BP masing-masing supaya akan terus ada lah. Kuala Terengganu tu dalam radar ATMI. Jangan dia hilang. Okey? Cukup sekadar itu untuk malam ini. Yang baik itu dari Allah SWT. Segala yang buruk kelemahan saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rami. Terima kasih, Amy. Terima kasih, Ros. Terima kasih Sama-sama. Umi Ros dan Haji Raimi. Okey. Terima kasih lagi, Amirus. Alright. Okey. 3, 2, 1.